Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhhib lin-nisyan binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuk. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل التجلي ولا تجعلنا من أهل التولي اللهم اجعلنا من أهل الأنوار والأسرار ولا تجعلنا من أهل الأغيار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadilah Tuan Pengurusi, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Ustaz Amin, Ustaz Abdullah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Malam ni kita dapat berhimpun seperti mana biasa, seperti malam-malam yang sebelumnya. Cuma malam ini insya-Allah kita tidak membaca kitab Hidayatus Sadikin seperti mana biasa kuliah bulanan kita. Tetapi kita mengambil peluang dan kesempatan dalam mood awal ini, kita masih berada pada malam yang ketiga bagi bulan Muharram. InsyaAllah saya akan bacakan sedikit surah yang sangat wangi, ya, kerana dengan membaca sirah ini antara perkara yang boleh mendekatkan kita, memperkenalkan kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di samping kita selawat, membaca syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, iaitu kita membaca hadis-hadis Nabi, termasuk juga saranan daripada para ulama, kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi malam ini saya akan bacakan sedikit juga pada penghujung rancangan nanti kita sama-samalah berselawat, berqasidah, tuan-tuan, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang nanti kita sama-sama tala'al badru alaina, membaca tala'al badru, rasa kerinduan kita, kesyukuran kita kerana menerima agama yang penuh sempurna ini, tuan-tuan. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara ataupun perbincangan tentang hijrah ini kenapa kita sambut? Di sana hijrah Nabi, kenapa kita sambut Maulid Nabi, kenapa ada ceramah Isra wal Mi'raj, kenapa hari-hari kebesaran Islam itu diraikan, kan? Lebih-lebih lagi kita, alhamdulillah tuan-tuan, di negara kita ni masih mengekalkan budaya ataupun suatu program, bahkan cuti pula, nak bagi orang peluang lebih untuk menghayati, memahami, tuan-tuan, tentang peristiwa-peristiwa besar ini. Bagi cuti, kerajaan bagi cuti pula kat kita, tuan-tuan. Ada dua persoalan yang saya ingin lontarkan pada mukaddimah ceramah pada malam ini, tuan-tuan. Yang pertama, kita sambut ni sebab apa? Sebab kita lupa ke sebab kita ingat? Ini soalan dia. Sebab kita lupa ke sebab kita ingat? Kalau kita ingat, sambut, ya. Kalau kita ingat, kita tak payah sambut. Kita tak payah sebut pun malam ini tentang transit Nabi di Gua Thur. Siapakah watak-watak utama yang berperanan menjadi hijrah ini, ya? Bila tarikh sampai, apa yang berlaku kepada Suraqah bin Malik, macam mana mukjizat Nabi kepada Ummu Ma'bad, acik kampung tu, tuan-tuan, duduk di tengah
padang pasirun itu, ya, kuah goreng tak pernah keluar susu. Nabi sentuh kambing itu tuan-tuan, susu banyak membuak-buak keluar, simpan pula stok itu. Bukan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar yang minum, Ummu Ma'bad tuan rumah pun minum, suami dia yang tadi berada di luar kawasan balik ke rumah pun dapat minum. Jadi maknanya tuan, dia cerita dia besar lah, cerita dia banyak, ya, panjang sangat perbahasan tentang hijrah Nabi SAW. Tetapi persoalan yang saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Syekhuna Prof. Dr. Ahmad Umar Hashim. Prof. Dr. Ahmad Umar Hashim merupakan rektor Al-Azhar yang dahulu, salah seorang pimpinan tariqat tasawuf. Maka dia tanya dalam satu ceramahnya di Al-Azhar, dia tanya, kenapa kita sambut? Kita menyambut ni tuan-tuan, kita berkumpul malam ni bukan sebab kita lupa ajaran, kan? Kita bukan lupa Nabi SAW. Kita tidak melupakan, tidak pernah luput pada ingatan kita, iman kita, pada penghayatan kita, tuan-tuan. Hidup kita ni mesti bersama Nabi, tak lupa dah. Cuma tuan-tuan, kadang-kadang itulah COVID-19 punya pasal, kadang-kadang kita terlupa, ya, lupa kita macam mana proses hijrah itu. Apa yang membezakan hijrah Sayyidina Umar dengan hijrah Nabi SAW? Maka para ulama, tuan-tuan, dan menjadi kewajipan pihak pemerintah bagi jawatan kuasa, penganjur masjid, surau dan sebagainya, maka dibuatlah, tuan-tuan, ulang kaji, kita kata, ya, bukan sebab kita lupa, tapi kau tanyakan nama-nama tu mungkin kita lupa sebab kita sambut setahun sekali, kan? Maal hijrah setahun sekali, maulid setahun sekali. Tetapi sebenarnya rangkuman kehidupan kita ni tuan-tuan, setiap malam kita kuliah maghrib, kita tuan-tuan baca Yasin, kita mulakan tahun baru dengan doa, akhir tahun dengan doa awal tahun, itu semua hijrah dah tu, ya. Apa yang kita buat ulang alik ke masjid, ke surau, kita buat kerja amal bakti kita, itu maulid dah tu, ya. Cuma kita jenamakan, kita namakan ceramah Ma'al Hijrah, ikut SOP, tuan-tuan, kan, supaya tuan-tuan perkara ini insya-Allah tidak akan luput pada ingatan kita. Cuma tuan-tuan sekalian, ini yang saya nak tampilkan, ini yang saya nak sampaikan, ini tidak lain dan tidak bukan lah, ya, supaya tuan-tuan kita segar pada ingatan kita bahawa kita ini mesti berkiblatkan, mesti berpandukan kehidupan kita pada rangka sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Maka kalau boleh kita mulakan, tuan-tuan, sedikit, ya, perpindahan, penghijrahan yang kita tak setuju dengan Mak Sabu sebut pelayan, ya. Penghijrahan Nabi, tuan-tuan, dia dah bermula. Penghijrahan yang pertama, sebahagian sahabat, tuan-tuan, telah bermula di Taif, ya. Dan tuan-tuan, Taif ni kita tahu dia tempat sejuk. Siapa pergi umrah, tuan-tuan, pergi Taif, nak beli buah, boleh apa lagi kat Khairun, beli bunga ke apa entah, kan. Saya pun tak sampai ke Taif ni, tapi ingat, ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, nak dulu sebab dia lebih 2 marhalah. Kalau abang travel tu, kau tak payah cik, saya special punya travel, tak payah tawaf, keluar je, kau kena dam nanti, duduklah. Tetapi membayangkan kepada kita, tuan-tuan, ya, bahawa hijrah ke Taif ni dan ke Habsyah, tuan-tuan, yang lebih nyata lagi, ke Taif menyampaikan dakwah beberapa ketika, beberapa hari. Tapi hijrah yang awal lagi ke Habsyah, tuan-tuan, dan beberapa tempat itu nampaknya kurang berkesan, ya, untuk mencari satu lokasi yang untuk menampilkan Islam kita, tuan-tuan, sebagai agama yang sepatutnya dia itu agama yang mempunyai ketuanan dan kedaulatan, tuan-tuan, agama yang sepatutnya dia bebas, dia boleh menyampaikan syiarnya, itu sepatutnya Islam.
Maka Nabi SAW membayangkan bada'al islamu ghariban, Islam bermula asing, wa sayaudu ghariban kama bada', nanti so dia akan jadi asing kembali. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah untuk orang asing. Oh, jadi ustaz kita yang orang tempatan TTDI ni tak bahagialah, pendatang asing bahagia, bukan macam tu. Orang asing-asing ni tuan-tuan, gharib ni katanya apa? Dia berpegang teguh dengan panduan sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kan pelik lah orang zuhur asar, orang duduk rumah dia ulang-alik ke surau. Ya, orang kata zuhur ni hari Jumaat dia pergi masjid, dia zuhur hari Jumaat, hari Sabtu pun pergi masjid, hari Ahad pun pergi masjid. Tanggal tuan-tuan, masyarakat yang tak dekat dengan agama dia rasa pelik. Dia rasa pelik kenapa tudung? Kenapa ada orang pakai kupiah? Dia membayangkan kupiah tudung tu untuk kematian. Pelik. Kan pelik kalau orang pergi masjid bawa kitab, maghrib pergi cek-cek bawa beg, tak tahulah dalam kopai tu dia bawa kuih kodok ke, saya tak tahulah. Saya lalu saya nampak masing-masing bawa kopai masing-masing kan, bawa beg, saya ingat dalam tu ada kitab dah tu. Tapi orang yang tuan-tuan yang jauh dari panduan agama ni dia rasa apa tah maghrib-maghrib pergi surau, orang maghrib-maghrib tengok TV. Tengok tu cerita apa 7 petala langit, 7 petala bumi tu, 7 apa? 7 hari bercinta ke, 7 hari apa tergolek ke apa cerita tu. Itu tengok. Dia maghrib dia tinggal. Tuan-tuan, kalau agama tidak menjadi, ya, orang jadi polik. Tuan-tuan, orang jadi polik pada penghayatan beragama. Maka tuan-tuan, Islam kita bermula dengan asing, dan esok tuan-tuan nak kiamat esok pun agama ni menjadi pelik. Tiada lagi dengaran hayya 'alas salah. Tak ada lagi tuan-tuan boleh baca Yasin. Orang tiada lagi yang boleh menyebut Allah, Allah, Allah. Tak ada dah masa tu tuan-tuan. Itu memang zaman Luka' ibnu Luka'. Apa tuan-tuan Nabi sebut Luka' ibnu Luka' ini zaman orang jahat. Orang yang telah tertutup tuan-tuan, mata hatinya, tertutup imannya. Ketika itu tuan-tuan memang gharib. Ya, benda yang batil dianggap bona, benda yang hak dianggap salah. Itu tuan-tuan zaman yang gharib. Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghurab. Kita menongkah arus, kita cuba tuan-tuan memahami tuntutan beragama, kehidupan beragama tuan-tuan. Maka ada lebih kurang 70 orang sahabat tuan-tuan telah cuba berhijrah daripada Makkah ke Yathrib. Dan tuan-tuan, saya ingatkan, ya, kita ulang kaji malam ni, kita katakan bahawa perjalanan itu tuan-tuan dia berperingkat. Ya, dia bukan Kampung Ismail jalan pindah, tak. Minggu depan Jiboy pula, dia bukan macam tu tuan-tuan. Ya, tengok tim mana, peluang mana yang boleh pergi tuan-tuan. Yang tinggal di Madinah hanya Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar dah banyak kali tanya dah, Rasulullah bila kita punya giliran ni, bila? Tunggu sekejap, tunggu Allah izinkan. Allah tuan-tuan, ketika mana sahabat-sahabat yang tertindas tadi, ya, saya sebut juga tadi radio Seremban saya sebut tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an baca surah Ar-Rahman depan Kaabah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, fizikal yang kecil. Ini sahabat yang kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, orang kecil. Ya, kalau nak dengar Quran fresh, kata Nabi SAW, siapa nak dengar bacaan Quran macam baru turun, dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Satu hari dia minta izin, Rasulullah saya nak baca lah depan Kaabah. Orang tawaf bogel masa tu, tawaf tepuk tangan bersiul. Dia pindah, diubahnya syariat Nabi Ibrahim itu. Tuan-tuan, kata Nabi, nanti kau ni adalah kecil, kau pula tuan-tuan, dia orang punya asabiah kabilah tu juga membantulah. Kalau ni siapa nama KK Tok Karim Ajang Usik ni, Bayo ni, pengaruh di Kuwait, dia telefon MPS datang. Kan? Jadi kalau Usik ni, dia anak siapa, cucu siapa, dia sistem kabilah tu tuan-tuan berpengaruh zaman Arab ni.
Jadi kalau keluarga dia baru, jadi Arab ni tak berani nak mengusik-usik benar. Kan sebab itu kita faham Nabi ketika hayat Abu Talib, orang tak berani benar usik Nabi ni. Malualah jugalah. Tapi Abu Talib meninggal, masa tu dia orang belasah, dia lanyak Nabi kita SAW. Tuan-tuan Jadi cerita Abdullah bin Mas'ud ni tadi tuan-tuan, apa yang berlaku akhirnya? Ya, dia pun mengaji. Apa tuan-tuan? Saya ingat saya dapat dulu darjah 6 Johan daerah Port Dickson lah, Kuala Rendah dulu, bertanding kat Pematang Pasir, Linggi. Orang pakai baju Melayu smart samping kita, budak kampung yang tahap miskin gaban ni tuan, pakai baju biasa je, pakai seluar biasa, baju biasa, baju masuk dalam mengaji, mengaji monang pula. Tapi monang masa tu dah pay RM10, RM15, jadilah. Tak adalah saya kena baling macam Abdullah bin Mas'ud dia. Oh, dia mengaji baling batu, baling tolu. Tak, kita paling-paling pun lepas ceramah kan dapat bunga tolu. Tak ada orang bagi tolu busuk kat kita dah. Mengaji zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, zaman asing. Islam dipandang dagang, tuan-tuan. Maka dia tak boleh kekal macam tu. Tinggalkan tuan-tuan kampung halaman. Ya. Maka dalam sebuah hadis, qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Saya dah dapat isyarat, Allah dah wahyukan kepada saya, kamu akan berhijrah ke Yathrib. Ini bab Yathrib ni pun satu ceramah yang panjang sebenarnya kita nak cerita. Faman aradal khuruja falyakhruj ilaiha. Siapa nak hijrah, jangan pergi UK, jangan pergi Korea. Kata Nabi SAW. Maka sahabat mengambil peluang itu, masing-masing merancang. Sebahagian besar dah ke Madinah, dah sampai ke Yathrib. Yang tinggal hanya beberapa orang sahabat tuan-tuan. Sama ada yang kita tengok tuan-tuan, semua keluar hijrah secara bersembunyi. Okay, waktu strategik tuan-tuan, dia tengah malam ataupun waktu qailulah. Qailulah waktu mana? Waktu kita kata sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Qailulah, orang rehat. Jadi masa tu senyap sunyi lah. Senyap sunyi lah. Jadi kalau siapa nak keluar, Nabi pun keluar pun waktu qailulah, Nabi berselubung. Macam tuan-tuan pakai niqab ni, pakai COVID-19 ni. Orang tak perasan siapa ni kan. Nabi selubung pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka tuan-tuan, yang hebatnya, mungkin saya nak sebut juga sikit ni tuan-tuan, yang berani tuan-tuan angkat pedang. Apa dia buat samping kan? Dia tawaf dulu 7 pusingan, ya, semayang sunat 2 rakaat dekat maqam, semayang sunat tawaf. Lepas tu angkat pedang. Siapa nak bini dia jadi janda, anak jadi yatim, meh halang dan nak hijrah ni. Dia seorang je tuan-tuan yang berani buat macam tu. Maksudkan itu ialah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau sahaja yang ada satu trend lain berbanding dengan semua umat, termasuk Nabi, semua berhijrah secara senyap. Tetapi persoalan ini yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Saya cek balik tuan-tuan, saya baca petang tadi lepas Jumaat tadi, saya baca 18 tahun yang lepas, 2002 kitab ni, Fiqh Sirah ni. 2002 saya masih di Mesir lagi. 2002 baca sekali, 2020 berulang baca. Punya pemalih. Nasib baik ada ceramah. Kalau tak ada ceramah tak baca. Jadi tuan-tuan pun dapat ilmu, saya pun dapat ilmu lah tuan-tuan. Sayyidina Umar ini tadi tuan-tuan, Sayyidina Umar ni tadi. Ya, apa lain macam pula dia. Kalau macam tu kita simpulkan Sayyidina Umar. Ataupun mafhum dia, Nabi ni macam penakut dia. Jujur lah keluar je lah. Tuan-tuan kan. Tetapi kesimpulan kita, kalau itulah kesimpulannya, meleset, silap. Jawapan yang diberikan oleh Syekh Buti di sini tuan, Syekh Ramadan Buti, kita tahu dia ni ulama Syria yang syahid kerana dibom. Kuliah Syria itu dibom oleh Wahabi sedang mengajar.
Dia ni macam nak kata macam mana, macam pro kerajaan lah. Dia nak rodokan keadaan, dia masih berkompromi dengan Bashar Assad, presiden zaman itu kan. Dan memang Syekh ni tuan-tuan kan, jangan runtuhkan kerajaan ketika itu. Sebab apa? Nanti yang untung orang luar. Mereka masuk jual senjata, Rusia masuk, kesudah yang gaduh Syiah gaduh dengan Wahabi, Ahli Sunnah. Faham? Yang porang Syiah dengan Wahabi. Lepas jatuh Syria tuan-tuan, yang porang Syiah dengan Wahabi, yang untuk yang mati tuan-tuan Ahli Sunnah, yang kaya mereka dengan Rusia tu. Maka itu memang pesan Syekh Buti tuan-tuan rahimahullah. Syahidnya kerana dibom, dan dia masih memegang mushaf tafsirnya ketika beliau mati tuan-tuan, dan didapati darahnya masih ada pada kitab tafsir tersebut. Ini cerita sedikit tuan-tuan latar belakang Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dia khabarkan, yolah, Sayyidina Umar itu dia bukan nabi. Faham ya? Oleh kerana dia bukan nabi, dia boleh bertindak mengikut kewarasan pertimbangan pemikiran dia. Jadi dia fikir dia nak buat style lain lah. Memang dia garang, memang orang tak berani dengan dia. Siapa yang berani cabar dia? Umar, tuan-tuan. Maka dia buat cara dia. Maka itu bukan menandakan cara dia tu lebih hebat daripada cara Nabi. Ini kita kena faham lah. Dan tuan-tuan, memang dalam perkara yang kita nak bincangkan tuan-tuan, hijrah ni memang perancangan yang begitu rapi tuan-tuan, perancangan yang sangat teliti tuan-tuan, yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dan suka ya kita boleh juga tuan-tuan menyebut ya yang hijrah ini tuan-tuan disebut oleh Al-Imam Izz Abdus Salam. Ya, dia kata hijrah ada dua, hijratul awtan, meninggalkan kampung halaman. Ustaz kita orang Kelantan, tinggal Kelantan, duduk Senawang, Taman Guru. Tuan-tuan orang mana ni? Saya kampung Payo, pindah bandar kota Konstantinopel, TTDI, pindah sini. Tuan-tuan, itu hijratul awtan, meninggalkan tempat lahir gitu, bumi lahir gitu, negeri gitu. Orang Perak koma dengan dah berbunga, Kak Khairun, Haji Wahab, orang itu hijratul awtan tuan-tuan, meninggalkan kampung halaman. Hijrah itu tuan-tuan, kalau tidak ada tuntutan, tidak ada keperluan, artinya kita tak perlu berhijrah. Maknanya kita berkojo di kampung kita, kita pencen pun di kampung kita. Jadi itulah tempat kita, tak adalah mana dah. Tapi kerana tuntutan kerja tadi, mungkin sebab anak saya pula semua dah sekolah kat tempat tu kau, macam-macam tuan, itu hijratul awtan. Hijrah tuan-tuan, kalau konteks kita bincang malam ni, Makkah poi Madinah, maka hijrah itu tuan-tuan dah tak ada. Yang ada la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Tak ada lagi dah hijrah, tak wajib dah. Selagi mana kita aman damai, boleh laksanakan hukum syariat, boleh azan, kuliah boleh laksana dengan bebas. Kecuali minggu lepas datanglah orang puasa kan, tak bagi Habib kuliah, sebab katanya tak ada tauliah. Itu cerita kita dengan Jabatan Agama lah. Ya, bukan sekatan-sekatan yang menyebabkan tuan-tuan terkongkong bona, tak boleh azan. Itu kalau macam tu, tutup kampung kita, pindah kampung lain. Kan? Tak boleh buat apa-apa. Ini semua tak boleh, semua buka aurat. Bukan buka ni topeng, buka semua. Kalau begitu tuan-tuan, kita tak ada kebebasan untuk melaksanakan agama kita. Di situ kita kena hijrah. Maka hijratul awtan ini tuan-tuan, mengikut Imam Izz Abdus Salam, dah tak berlaku. Kecuali kalau kita hidup di sebuah negeri, di sebuah tempat, kita ditekan, ditindas. Mesti orang kalau duduk kampung, contoh na'udzubillah misalnya, kalau kita duduk di negeri kita ni, kita mesti meraihkan masyarakat majmuk. Kadang-kadang kita pening juga, masyarakat majmuk punya nak raikan, dia ambil colok kau, dia pegang salib, nyanyi-nyanyi lagu choir, dia orang punya lagu Kristian tu, takkan kita nak nyanyi sama.
Jadi kita tak boleh ditindas begitu. Kita tak boleh ditekan begitu, tuan-tuan. Ya, majmuk, tapi kita hidup dengan jati diri, dengan ketuanan, dengan pegangan agama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kategori yang kedua, hijrah yang kita nak bincang, yang menjadi tuntutan kita, tuan-tuan, dia kata hijratul ithmi wal udwan. Al-Imam, saya nak ulang balik, Izzuddin Abdus Salam nama dia. Imam Izzuddin Abdus Salam ni, tuan, memang seorang ulama yang betul-betul merdeka, betul-betul hijrah. Sebab dia ni, tuan-tuan, antara ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, tuan-tuan, yang digola sultanul ulama, pemimpin, ketua ulama. Kenapa, tuan-tuan, Imam Izzuddin Abdul Salam digola sultanul ulama? Kerana, tuan-tuan, dia kalau benda yang tak betul, benda yang bercanggah dengan hukum, dia tak akan diam, dia akan cakap. Tapi kita ni pula terlampau ramai, benar mufti pula tak? Semua orang ni dalam surau ni ada berapa malam ni? Ada 100 orang. 99 mufti seorang yang bukan penceramah, yang bukan. 99 semua mufti, semua nak keluar fatwa, semua nak komen. Ini kita lain pula, tuan-tuan, trend kita. Zaman, tuan-tuan, Imam Izzuddin Abdul Salam, tuan-tuan, dia togo sampai kerajaan, raja, sultan, khalifah murka dengan dia, tangkap, penjarakan dia, kurung dengan singo. Ini, tuan-tuan, dekat situ kita ceritalah karamah awliya. Kita ceritalah, tuan, karamah para ulama. Singo pun tak berani nak makan dia, tuan-tuan. Singo pun tak dapat nak dokek dengan imam. Tuan, ini cerita dia sikit. Dan banyak karya-karya beliau, tuan-tuan, antaranya beliau menulis tentang kelebihan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita nak fahamkan tadi, hijrah kita yang kita tuntut sekarang ni, meninggalkan perkara-perkara larangan. Maka Nabi sebut secara jelas, hijrah dah tak ada, hijrah tompek dah tak ada. Kalau kamu selesa di kampung halaman kamu, kamu tak ada keperluan nak pindah sebab kerja ke, sebab nak pergi tengok cucu, duduk dengan cucu. Kalau tak ada, duduklah diam kampung. Kau boleh semayang, kau boleh puasa, dah, okey, settle. La hijrata ba'dal fath. Selepas pembukaan kota Mekah, tak ada hijrah lagi. Walakin jihadun wa niyah. Yang tinggal pada kita, tuan-tuan, apa dia? Jihad. Jadi jihad kita lah, mujahadah lah. Ya, jihad, kesungguhan, keazaman, tuan-tuan, itu yang tinggal. Dan niat kita yang baik-baik, keazaman kita yang baik, tuan, itu yang kekal. Dan maksud, tuan-tuan, hijrah yang dituntut pada kita ni, tuan-tuan, al-muhajir, yang dikatakan berhijrah itu, man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan perkara yang Allah. Bukan lagi hijrah berpindah tempat, tuan-tuan, tetapi hijrah yang sebenar, tuan-tuan, iaitu kita berjaya, kita nafsu kita, tinggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan kita telah melaksanakan hijrah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ikut catatan, mungkin ada lagi kekeliruan di kalangan kita, tuan-tuan. Sebab dia kata hijrah ni bulan berapa? Nabi keluar rumah Sayyidah Khadijah, kan? Ya, tuan-tuan, rumah Sayyidah Khadijah, tuan-tuan. Nabi keluar rumah 2 Rabiul Awal. Dengar betul, 2 Rabiul Awal, tahun Masihi, tuan-tuan, 622 Masihi, 622. Dia juga 622 sebab masa tu belum start satu hijrah lagi. Masihi ni kita nisbah kepada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Okey, secara mudah, tuan-tuan, kita buat congak sepel kita, sekitar selepas diangkat Nabi Isa ke langit, tuan-tuan, maka masyarakat tak ada nabi lagi dah. Maka dipindahnya agama, dirosakkan agamanya, orang jadi jahiliah. Nabi keluar 2 Rabiul Awal. Okay, kita ambil sikit, tuan-tuan. Nabi transit 3 hari dekat Gua Thur. Boleh? Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, selama 3 hari duduk berada di Gua Thur, tuan-tuan, 3 hari. Sebab itu kita baca nanti wanita-wanita di Madinah dah naik bumbung dah.
Yang lelaki panjat pokok kurma, naik bumbung ni panggil sutu, naik atas. Kata dah on the way, tak sampai lagi ni. Dia tunggu Nabi. Kan donga-donga 2 hari bulan dah keluar. Ini dah berapa hari bulan tak sampai-sampai. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka tak tahu yang Nabi transit, singgah, bersembunyi seketika beberapa hari, tuan-tuan, di Gua Thur. Okey. Ni tuan-tuan juga saya nasihatkan, ada kudrat, ada kemampuan, Gua Thur boleh naik lagi. Gua Hira dia togak macam ni, payah sikit lah nak naik. Tuan-tuan takut kita nanti syahid secara togak pula esok kat atas tu, tak boleh turun dah kan, payah pula nak dukung ke bawah. Tapi tuan-tuan, Gua Thur ni dia, saya ingat dia boleh lah, perlahan kayuh boleh sampai lah. Saya cerita ni tuan-tuan, 97 saya dengan Ustaz Kushairi. Tapi jangan ya, 97 pergi umrah Ramadan tu tak balik musim pula dia. Ya, sampai musim haji Ustaz Amin. Sebab tu saya pergi haji umur saya baru 22. Haji pertama lah tuan daripada Musi. Dan yang best ya tuan-tuan, pengalaman yang tak boleh lupa, kapal bocor. Tapi saya boleh ceramah lagi mana ni, katanya saya wali tuan-tuan. Tak percaya lah tu. Kapal bocor tuan-tuan, kapal terusan Suez tu, bukan kapal terbang, naik kapal laut lagi, duit tak ada, student simpan duit kan. Naik kapal laut tuan-tuan, kapal tu boleh belajar. Kita tak naik lah, kita balik lah asrama, baliklah Hukuman Negeri Sembilan tuan-tuan kan. Tapi nak cerita ya, kita naik ketika di Gua Thur tu tuan-tuan, kita dapat solat sunat. Cuma naik Gua Thur, kalau dalam tu nak sembahyang sunat tak boleh ustaz, sebab dia rendah kan, sembahyang duduk lah. Naik di Jabal Nur tadi, Gua Hira pun sembahyang duduk. Ya tuan-tuan, mana-mana tompek yang kita tahulah yang Nabi SAW sampai, kita cubalah cari, pergilah sampai tuan, pergilah cari tempat tu kan. Sebab ya tuan-tuan, selain apa yang kita nak ambil pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi SAW ni tuan, iaitu jangan lupa tuan-tuan, seorang sahabat yang namanya Abu Ayyub. Sebab tuan-tuan, orang Madinah semua offer rumah. Rasulullah saya siap, kapet ada, air kowe ada, semua ada lah, saya buatkan lapor Rasulullah, nak ini rumah saya Rasulullah. Masing-masing setiap penghuni Madinah berkobar-kobar, sangat bergembira menanti kalaulah Nabi dapat singgah rumah masing-masing. Tapi tuan-tuan, Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah, biarkan unta ni berjalan. Unta tu pandailah berhenti mana nanti. Unta parking depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Tuan-tuan, kita ambil sikit tuan-tuan sebelum kita qasidah ya. Sayyidina Abu Ayyub tuan-tuan, sahabat yang mana dia ni tuan-tuan dengan Nabi SAW. Abu Ayyub nama lelaki nama bini dia apa? Tak payah susah ke Zainab ke. Kalau dah lelaki Abu, bini dia Ummu lah, senang. Abu Ayyub, Ummu Ayyub, dah faham. Lelaki Abu Ayyub, isterinya Ummu Ayyub tuan-tuan. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan 2 tingkat. 2 tingkat, tapi tak adalah kita bayangkan 2 tingkat macam rumah kita di kampung ni kan. Yang sederhana tuan-tuan. Ya, maka Nabi SAW nak duduk tingkat bawah. Maka Abu Ayyub dan isterinya kena duduk tingkat atas. Tak selesa lah, macam mana lah kita duduk atas Nabi bawah, kita bawah Nabi. Itu logik tuan-tuan, nampak tak? Dari sudut itu pun sahabat dah fikir adab. Macam mana pula kita duduk atas? Pujuk Nabi Rasulullah, boleh tak kami turun di bawah, tingkat bawah? Rasulullah kata tak, saya lebih selesa duduk bawah, sebab kau orang nak datang tanya hukum, nak berbincang, bagi saya duduk bawah tuan-tuan. Satu hari air dia tuan-tuan musim sejuk tumpah, dia punya kain selimut tuan-tuan roba lah, satu solai je. Maka terpaksa mereka tuan-tuan, air tumpah tingkat atas, air tu mengalir ke mana? Jatuh ke bawah. Berdua ni laki bini kelang kabut tuan-tuan, pergi lap cepat,
Jangan nanti air itu menitik kepada Nabi SAW. Itu tuan-tuan, adab sahabat dengan Nabi. Walaupun dalam bab yang sangat simple tuan-tuan, bab apa? Bab makan. Kami, tuan-tuan, dia kata, ya, kami buat makan al-asya. Ini isya. Asya yang bawah meja tu, itu. Asya makan malam. Isya sembahyang isya. Kami sediakan makan malam, kami akan bagi Nabi makan dulu. Tuan-tuan, lebihan ini nak faham. Lebihan makanan Nabi itulah yang aku dan isteriku Abu Ayyub dan Ummu Ayyub akan cari makan lebihan Nabi SAW tersebut. Kenapa tuan-tuan? Mengambil keberkatan. Tuan-tuan, cuma sebelum itu Sayyidina Abu Ayyub tak tahu yang Nabi ni tak boleh makan basal ataupun thaum. Nabi tak boleh makan bawang mentah. Nabi tak boleh makan bawang putih tuan-tuan yang tak masak, sebab Nabi sentiasa bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mulut Nabi sentiasa wangi. Maka tuan-tuan, selepas itu mereka dalam perkara tersebut tuan-tuan. Tetapi saya nak habiskan dah kuliah saya malam ni tuan-tuan. Ya, disebut bahawa di situlah sahabat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabarruk, mengambil keberkatan dengan peninggalan sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, tabarruk ni satu bab lah. Ya, yang maulid biasa kita sebut poloh Nabi ke janggut Nabi, itu kita biasa bincang tuan-tuan. Tetapi termasuk juga tuan-tuan, para sahabat memahami sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah bertawassul. Tuan-tuan, bertawassul menyebut dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, hanya dengan jalan Nabi tuan-tuan, manusia akan selamat. Dengan itu kita juga bertawassul, mengambil tuan-tuan wasilah, menjadikan Nabi SAW dengan kita bersalawat, dengan kita mengikut sunnah Nabi tuan-tuan. Ya, kita bertawassul kalau berdoa tu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi sampaikan hajat-hajat kami tuan-tuan. Mana tidak kita bertawassul. Orang Yahudi porang pun tuan-tuan tawassul dengan Nabi, menang dia tuan-tuan. Maka sebab itu insya-Allah tuan-tuan, walaupun banyak lagi yang kita boleh sebut, kita bincangkan, tetapi kesimpulan yang ingin saya sampaikan tuan-tuan dalam kuliah pada malam ini tuan-tuan, sama kita memahami bahawa kita umat yang paling berbahagia. Kita tuan-tuan hamba Allah yang paling beruntung menerima agama ini tuan dengan pakej yang sempurna. Maka hijrah Nabi SAW itu disempurnakan melalui watak-watak peranan-peranan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mari tuan-tuan kita ambil peranan kita menjadi lidah penyambung tugas kenabian tuan-tuan. Dengan apa ruang yang ada pada kita hari ini tuan-tuan, kita cuba jadi orang yang membantu perjuangan sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan tak boleh jadi imam, tapi jadi siap. Tak boleh jadi lah apa yang kita boleh jadi, apa yang kita boleh bantu surau kita ni, kita bantu. Ya, apa yang boleh kita bantu, kita tegakkan, kita tinggikan syiar agama kita tuan-tuan, kita laksanakan. Apa yang berdasar masing. GPS, saya dengar dalam Radio Hakim tadi. GPS tuan-tuan, Abdullah bin Uraiqid itu kafir. Tuan-tuan kan ada yang dijadikan tunjuk arah wazir. Tuan-tuan itu, maka teknologi kita, walaupun Korea, walaupun Amerika, kalau kita gunakan dengan cara betul, maka ulama kata bolehlah. Semua orang tuan-tuan berperanan. Sayyidah Asma mewakili kaum wanita. Semua kita tuan-tuan, Sayyidina Ali sempat tadi dengan Haji Siddiq dengan Janib tadi sempat di Masjid Syekh Ahmad Sendayan tadi kuliah Jumaat. Tuan-tuan, antara watak yang kita kena sayang lebih, yang dianggap sebagai pemimpin dalam musyahadah, tiada orang yang sehebat orang ini dari sudut kesufiannya tuan-tuan, itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, yang memiliki ciri-ciri
ma'rifah, khauf dengan mahabbah. Tiga ciri yang ada pada Sayyidina Abu Bakar yang melayakkan beliau berada pada tahap keimanan yang tertinggi, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan ini ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Mohon maaf tuan-tuan, lebih kurang bahasa-bahasa yang mungkin tak sesuai, ya, yang menyakitkan hati tuan-tuan, saya mohon maaf. Jadi insya-Allah kita ambil 15 minit lagi ni, kita terus untuk berqasidah, ya, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab.